Alhamdulillah kita telah pun bersama dengan dua narasumber yang cukup menarik dan memang cukup mempunyai ilmu ya, bukan hanya setakat daripada terumbu ini tapi juga mengenai juga dengan arkeologi ataupun geografi dan sebagainya. Alhamdulillah bersama kita dua narasumber, itu yang mulia Tuan Haji Muhammad Ruzaini bin Haji Muhammad Daud, pegawai arkeologi pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Yang Mulia Puan Adibah Syahira binti Haji Muhammad Johari, merupakan graduan Geosains. Selamat datang Puan kemari. Nanti akan kita tanyakan beberapa soalan ya berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu terumbu karang penyeri ekosistem marin. Namun sebelum itu, kita tanyakan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Tuan Haji berkenaan dengan salah satu koleksi yang dipamerkan sebenarnya ni Tuan ya, di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Di antaranya adalah fosil terumbu. Betul ya? Ya betul. Fosil terumbu karang. Jadi mungkin dapat Tuan jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan hal tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya melalui Rampai Pagi, di atas jemputannya kerana menjemput kami untuk diwawancara pada pagi ini bagi membincangkan mengenai topik terumbu karang bagi penyeri sistem ekomarina. Ya, terumbu karang ini pada hakikatnya adalah sejenis fauna ya, yang memang ada dipamerkan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ia terdiri daripada kumpulan polip dan dilindungi oleh exoskeleton yang berbentuk keras. Lama-lama ia punya struktur akan menjadi berbentuk kolonial sekaligus menjadi besar. Lebih menariknya, terdapat 6,000 spesies telah dikenal pasti di seluruh dunia. Dan lebih menarik lagi, di negara Brunei Darussalam, negara kita ini sendiri memiliki 410 spesies. Setentunya ianya akan menjadi satu khazanah dari ekosistem biodiversity yang wajar untuk dibanggakan dan dipelihara. Menarik sekali, 410 ya. Satu fakta yang menarik. Sebelum kita ke udara pun tadi ada kita mendengarkan satu fakta yang menarik juga. Tapi insya-Allah mungkin ada keluaran akan mengongsikan kepada habis kita ya. Dan juga mungkin dapat dikongsikan mengenai dengan mengapa pentingnya terumbu karang ini kepada ekosistem marin. Okey, seperti mana yang kita nyatakan tadi, terumbu karang ini ia turut dikenali sebagai hutan hujan tropika. Kalau kita ni di daratan ni ada hutan sendiri kan, menjadi sumber oksigen apa ni. Kalau ini untuk menjadi kehidupan laut, ia menjadi habitat kepada ekosistem di dasar laut seperti ikan, sotong dan lain-lain lah habitat-habitat yang lain. Di samping itu juga dari sudut tourism atau pelancongan, berbagai aktiviti seperti scuba diving telah dapat dipelopori di mana boleh diterokai keindahan di dasar laut itu. Ia juga memiliki carbon cycle ataupun kitaran karbon yang melindungi sistem laut itu sendiri dan turut menjadi penghadang kepada anasir bencana alam seperti banjir dan juga taufan, erosion atau tanah runtuh yang tentunya penting kepada ekosistem kita ini sendiri. Nat sendiri tidak tahu rupanya ada ya di antara yang dipamerkan di Balai Khazanah ini adalah fosil terumbu karang ini. Jadi mungkin di kesempatan ini jua bersama ni ya, Yang Mulia Tuan Haji dapat kongsikan apa saja fosil terumbu karang yang dipamerkan di sana. Mungkin dapat kita saksikan jua beberapa foto yang akan kami pamerkan bersama. Ya, alhamdulillah melalui platform ini ya kami juga ingin maklumkan bahawa setakat ini kami ada sekitar 15 terumbu karang ataupun corals yang dipamerkan terdiri daripada 7 keluarga. Di antaranya adalah seperti Portidae, Agaricidae, Storidae, Fungidae, Sayatosonidae, Lophosilidae dan juga Marinidae. Agak sukar untuk menyebutnya, terpilih sekali untuk menyebutnya. Banyak dede lah. Ya, okey ya. Dan alhamdulillah sehingga kini Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah sendiri sentiasa akan terus bekerjasama dengan pelbagai agensi-agensi seperti Institut Pengajian Tinggi dan seperti yang menemani saya pada kini adalah Puan Adibah yang buat kajian mengenai corals ataupun terumbu karang ini. Jadi di kesempatan ini kami bawakan kepada Auda ya secara eksklusif pameran bagi fosil terumbu karang. Inilah antara fosil-fosil yang bisa kita boleh saksikan Tuan ya di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ya, mungkin habis kita boleh membawa anak-anak nanti jika ada masa terluang kita mendapatkan ilmu yang baharu. Baik, untuk seterusnya mungkin dapat ditanyakan ya kepada jadi Puan kita Adibah. ingin sekali tanyakan pada Yang Mulia Puan Adibah ya berkenaan dengan apa sebenarnya kaitan terumbu karang dengan bidang geologi ini, kerana kita difahamkan Puan Adibah merupakan seorang graduan Geosains. Jadi apa sebenarnya terkaitan di antara dua itu?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Television Brunei atas jemputannya pada pagi ini. Jadi saya hendak mulakan dengan memberikan konteks mengenai geologi terlebih dahulu ya. Dari pengalaman saya, masih lagi ramai dalam kalangan penduduk Brunei yang kurang mengetahui tentang bidang geologi ini. Kebiasaannya, mereka akan mengaitkannya dengan industri minyak dan gas. Anggapan ini tidak salah, tetapi bidang geologi ini mempunyai banyak cabang. Dalam kes ini, terumbu karang yang khususnya telah menjadi fosil boleh masuk dalam cabang paleontologi, iaitu merupakan salah satu subdisiplin geologi lah. Paleontologi ini secara ringkas adalah kajian tentang fosil, iaitu sisa atau kesan organisma yang hidup pada zaman dahulu. Terumbu karang fosil itu merupakan salah satu jenis fosil yang sangat bernilai sebab ianya dapat memberikan informasi yang berharga seperti tentang persekitaran mari yang lalu, perubahan paras laut, kimia lautan prasejarah, sejarah evolusi kehidupan marin dan juga anjakan ekologi yang telah berlaku selama berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi soalan yang memang kalau ditanyakan kepada kita memang kita pun dah tahu ni, Puan. Sebab kita bukan graduan geosains. Betul. Kurang pengetahuan mengenai dengan bahagian fosil ini. Tapi kanak-kanak biasanya bertanya, katanya macam mana boleh jadi fosil? Itu soalan yang paling mudahlah ya untuk kita ni dengari. Jadi pemfosilan terumbu karang sangat bergantung kepada keadaan persekitarannya lah. Tidak semua terumbu karang yang mati itu akan menjadi fosil. Syarat-syaratnya mestilah tepat untuk memelihara struktur yang halus. Jadi terumbu karang boleh menjadi fosil melalui proses yang mengambil masa berjuta-juta tahun. Apabila terumbu karang itu mati, rangkanya yang keras yang diperbuat daripada kalsium karbonat akan tertinggal di dasar laut. Lama-kelamaan, rangka ini akan ditutupi oleh lapisan sedimen seperti pasir dan lumpur. Tekanan dari lapisan sedimen ini bersama dengan mineral yang meresap ke dalam rangka karang akan menyebabkan rangka tersebut menjadi keras seperti batu. Akhirnya, ia akan berubah menjadi fosil yang kita temui pada hari ini. Okey, kita bercerita tentang fosil terumbu karang ni kan Puan, dan tadi kita telah saksikan juga beberapa foto berkenaan dengan hal tersebut. Tapi saya ada satu soalan, iaitu adakah fosil terumbu karang ini dapat kita ni temui di Brunei ataupun tidak? Dapat. Terumbu karang fosil itu dapat ditemui di negeri Brunei Darussalam. Salah satu lokasinya adalah di kawasan Lumapas, di mana terdapat terumbu karang fosil daripada genera Olophilia, Cyphastria dan juga Pachyceres. Dalam paleontologi, jenis-jenis fosil tertentu itu berfungsi sebagai penanda masa. Maksudnya, organisma yang tertentu akan hanya wujud pada masa yang tertentu dalam sejarah bumi. Sebagai contoh, berdasarkan rekod paleontologi, genera-genera terumbu karang yang telah dijumpai di Lumapas itu menunjukkan bahawa lapisan batuan di mana mereka ditemui itu berasal dari zaman Neosin, iaitu sekitar 23 juta tahun yang lalu. Tambahan lagi, genera-genera ini biasanya terdapat di kawasan laut yang dalam, yang di mana kawasannya mempunyai nutrien yang sederhana, kadar pemendapan yang tinggi dan perairan keruh dengan cahaya rendah. Jadi ini mencadangkan bahawa kemungkinan besar pada zaman dahulu persekitaran purba kawasan Lumapas itu adalah persekitaran yang delta. Saya juga nak nyatakan bahawa penemuan ini terhasil daripada usaha gigih pelajar-pelajar dan ahli-ahli paleontologi di Universiti Brunei Darussalam. Mereka bukan sahaja menjalankan penyelidikan tentang terumbu karang fosil, tetapi juga terlibat dalam pelbagai jenis kajian fosil yang lain seperti ikan, foraminifera dan juga pollen. Usaha ini membantu memahami sejarah geologi dan biodiversiti Brunei dan juga memperkukuhkan pemahaman kita terhadap perubahan alam sekitar dari masa ke masa dan menyumbang kepada pemeliharaan khazanah semula jadi negara. Jadi secara ringkasnya kalau dilihat negara Brunei Darussalam ini berjuta-juta tahun yang dahulu, Tuan dan juga Puan, bukanlah tanah tapi daripada laut itu sendiri, dan ia semakin lama semakin naik menjadi tanah lah ya. Jadi itulah ya kelebihan bila kita mengetahui dan juga kepentingan adanya terumbu karang berkenaan ataupun contoh-contoh sedemikian. Bagaimana Tuan untuk kita ni mengekalkan untuk melindungi ya terumbu karang ini? Okey, ya.
menyedari akan kepentingan beberapa terumbu karang seperti mana yang kami kongsikan sebentar tadi, antara sikap yang wajar kita ni amalkan sebagai individu sendiri, setentunya kita ni sentiasa untuk menjaga kebersihan alam sekitar, untuk menjaga habitat terumbu karang dan juga spesies marine yang lain. Di samping itu juga kita ni sedar seronok melakukan pelbagai aktiviti sukan air, memancing, scuba diving. Kita ni juga harus bertanggungjawab untuk tidak meninggalkan sebarang peralatan-peralatan memancing itu, kerana mata turut juga boleh mencederakan ataupun boleh merosakkan terumbu karang dan serta hidupan marin yang lain. Betul. Dan ketiga, setentunya untuk melihat lebih dekat, gambar hanya dikongsikan seperti tadi untuk melihat dengan lebih dekat, setentunya kami sentiasa mengalung-alungkan untuk mengunjungi Balai Hazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah yang dibuatkan pada setiap hari Sabtu sehingga Ahad, bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang dan kaunter tiket beroperasi dari jam 8.30 pagi hingga 4 petang. Macam kalau besok kalau tidak ada aktiviti mungkin boleh mengunjungi. Boleh. Jadi bermakna sebesar mana pun TV habis kita, high definition mana pun TV habis kita, indah seronok. Lebih seronok jika habis kita hadir dan juga menyaksikan secara langsung mengenai dengan hasil-hasil ataupun sejarah-sejarah Brunei ini. Seperti yang Tuan Haji baru kongsikan sebentar tadi, dibuka Sabtu dan Ahad, betul? Ya, betul. Kecuali hari Sabtu Jumaat. dan Ahad 9 hingga 5 petang. Dari 9 pagi hingga 5 petang. Ya, 9 pagi. Kaunter tiket beroperasi daripada jam 8.30 pagi hingga 4 petang. Okey, jadi jangan lepaskan peluang tersebut. Di sini juga akan kami kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan waktu pembukaan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 2025 ini ya. Jadi di sini akan kami kongsikan bersama di mana ada jadual berkenaan dengan waktu pembukaan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana ianya hanya dibukakan pada hari-hari tertentu sahaja. Di antaranya adalah hari-hari kelepasan awam. Rasanya tidak lama lagi adalah Isra' Mi'raj ya. Hari kelepasan Isra' Mi'raj, iaitu Isnin hingga Rabu. Jadi selama 3 hari akan dibukakan nanti. Waktu beroperasi sama jua 9 pagi hingga 5 petang dan waktu tutup kaunter tiket adalah pada pukul 4 petang. Nanti kita pun akan menyambut Hari Kemasaan Negara Brunei Darussalam pada bulan Februari. Jadi selama 3 hari akan dibukakan bermula dari 1.30 petang hingga 5 petang dan juga pada 9 pagi hingga 5 petang. Jadi di sini sekiranya habis kita tidak sempat untuk mengikuti waktu pembukaannya ini, habis kita dapat mengikuti di laman Instagram @bkishhp.bn. Sekali lagi di bkishhp.bn di laman Instagram. Baik, di kesempatan ini mungkin dapat dikongsikan juga oleh Tuan Haji Muhammad Huzaini bukan hanya setakat terumbu karang yang ditawarkan, yang disediakan, dihidangkan kepada penonton ataupun pengunjung nanti. Mungkin antaranya ada lagi Tuan yang dapat mereka saksikan. Kalau tidak silap tadi dikongsikan sebelum ini, Tuan ada juga hadir di Rampai Pagi mengongsikan mengenai dengan gemstone ya. Batu permata. Batu permata. Jadi mungkin dapat dijelaskan sedikit Tuan. Okey, salah satu keistimewaan yang dipamerkan di dalam Galeri 7 ya, selain fosil-fosil dan juga planet, antara salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT, nama Galeri 7 tu, tanda-tanda kebesaran Allah Taala ialah batu permata. Batu permata yang ditemui secara semula jadi mungkin telah dikongsikan sesi sebelum ini seperti lapis lazuli. Ini bukan dari Brunei Darussalam dari seluruh dunia, dan juga agate ataupun batu akik. Batu akik. Sangat popular dijadikan sebagai perhiasan. Betul, batu cincin. Okey. Cukup menarik. Jadi, menarik sekali, dan kita sekarang dalam segmen sempena kita dalam segmen Hazanah Cendekiawan Islam bercerita berkenaan dengan terumbu karang penjadi ekosistem marin. Mungkin dapat kita tanyakan pada Yang Mulia Puan, kalau sekiranya siapa-siapalah ada terjumpa terumbu karang fosil di Brunei ini, apakah yang harus mereka lakukan ni Puan? Jadi sekiranya pihak awam ada menjumpai sebarang fosil, tindakan yang penting yang untuk dibuat adalah pertama sekali jangan mengambil atau memindahkannya dan tolong ambil gambarnya di lokasi penemuannya lah. Setelah itu, pihak awam boleh menghubungi pihak UBD, khususnya Dr. Amajidah Roslim. Beliau adalah seorang pensyarah Jabatan Geosains di Universiti Brunei Darussalam yang pakar dalam bidang paleontologi. Pihak awam boleh menghubunginya di alamat email amajidah.roslim@ubd.edu.bn
dengan menyertakan gambar-gambar yang telah diambil, nama tempat dan tarikh penemuan fosil. Baik, mungkin apakah ada lokasi-lokasi tertentu yang dikenal pasti kawasan-kawasan memiliki terumbu karang ini? Okey, mungkin Puan Nadibah boleh menjelaskan lagi. Seperti yang dinyatakan oleh Puan Nadibah tadi, antaranya yang telah dikenal pasti adalah seperti di Lumah Pas. Tapi kalau mengenai fosil-fosil di negara Brunei Darussalam ini, terdapat beberapa tapak yang telah ditemui, antaranya seperti Bukit Ambok yang menjadi penemuan kepada gigi ikan jerung megalodon ataupun salah satu ikan yang paling besar yang pernah ditemui, tapi telah pupuslah di samping berusia lebih daripada 23 juta tahun. Itulah yang menariknya. Itu lebih dikongsikan tadi gigi tulang gigi daripada jerung megalodon. Wow. Saya sangkakan ia satu binatang fiksyen, tapi rupanya ia adalah satu kenyataan, memang wujud tuan. Dan juga ini bermakna kawasan tersebut pernah didiami oleh jerung berkenaan lah. Ya, kalau dilihat daripada kawasan Bukit Ambok tu agak sedikit berbukit kalau tidak silap ya. Dan mungkin satu ketika dahulu jutaan tahun yang lalu kawasan tersebut ditenggelami oleh air disebabkan oleh perjalanan plates atau plate tectonics dalam geografi datua dan merubah ekosistem tersebut. Jadi amat menarik sekali Ya, mengetahui tentang hal ini. Jarang sebenarnya kita akan berbincang kan. Hanya ketika ada pakarnya sahaja baru kita tahu ada beberapa tempat yang pernah dijumpai terumbu karang fosil ini, di antaranya di Kampung Lumah Pas ataupun di Bukit Ambok. Tapi kan soalan lagi, untuk seorang yang bukan graduan geosains dan mungkin tidak tahu banyaklah tentang fosil tumbuh karang ini, macam mana kan mengenal pasti bahawa ia adalah tumbuh karang fosil? Bagaimana kalau sekiranya rupanya it's a different thing. Jadi macam mana? Contohlah saja. Contohnya macam ciri-cirinya mungkin dapat dikongsikan. Fosil terumbu karang ni it depends on the strukturnya lah. Ia ada macam lubang-lubang. Ia ada spesifik macam very rigid. Warnanya juga. Kalau kita melihat warna kelabu, warna coklat macam tu. Dan kalau kita ngambil macam barat tu. Usually lah. Tapi bukan batu tu tapi mesti lihat berbandar lah. Ya takkan. Tapi itulah yang cukup menariknya juga ya. Dan saya pun bangga juga sebenarnya kalau Nadira sendiri menyaksikan di kaca TV program-program di radio televisyen Brunei juga ada sering kali mengongsikan satu program-program TV ataupun cerita-cerita yang menarik berkaitan, ada khususnya baru-baru ini saya menyaksikan mengenai dengan ekosistem di laut, begitu juga dengan perubahan-perubahan seperti dikongsikan tadi, plate tektonik dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kita ni faham sedikit apa yang dijelaskan oleh narasumber kita. Bukan kali-kali dah faham. Itulah ya. Jadi mungkin pada ibu bapa khususnya ataupun orang dewasa, guru-guru ada baiknya untuk membawa anak-anak untuk kalau boleh menyaksikan di waktu-waktu yang tertentu, menyaksikan program-program yang ada di negara Brunei Darussalam ini. Betul sekali. Jadi tanpa membuang waktu, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua narasumber kita yang mulia, Tuan Haji Muhammad Ruzaini bin Haji Muhammad Daud, merupakan seorang pegawai arkeologi, dan juga yang mulia Puan Adibah Syahira binti Haji Muhammad Johari, merupakan seorang graduan geosains, membawa topik yang sangat menarik. Kita belajar banyak benda-benda yang baru. Seronoklah melihat foto-foto yang sebelum ini tidak pernah nak lihat secara peribadi. Namun pada kali ini kita dapat mengenal pasti siapa yang apa usul tumbuh karang fosil ini. Saya ingin menyaksikan gigi megalodon. Seram. Okey. Sekali lagi ribuan terima kasih kami ucapkan. Insya-Allah kita akan bersua lagi kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.